Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pada tahun ke-14 Hijri, di era pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berlaku satu peperangan yang dipanggil peperangan Al-Qadisiyah, yang dipimpin oleh panglima perang yang disegani, iaitu sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, menentang tentera Parsi yang dipimpin oleh Rustum, yang merupakan panglima kepada pasukan tentera Parsi pada ketika itu. Sejarah menceritakan kepada kita bagaimana kekuatan tentera di pihak Islam yang menyertai peperangan Al-Qadisiyah ini dianggarkan seramai 30, antara 30 hingga ke 36 ribu orang, yang mana 300 orang lebih daripada 30 ribu itu adalah di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dan 70 orang itu terdiri daripada sahabat yang pernah menyertai peperangan Badar, atau disebut sebagai ahli Badar, peperangan yang berlaku pada tahun kedua Hijri. Dan sejumlah lebih 700 orang daripada 30 ribu lebih itu adalah anak-anak kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan juga Tarikh At-Tabari. Tentera Parsi pula yang terlibat dalam peperangan Qadisiyah ini adalah sekitar 80 ribu orang. Mana hampir 2 kali ganda lebih. Dan ada riwayat menyebut bahawa tentera Parsi adalah seramai 120 ribu orang dengan kekuatan 33 ekor gajah. Tentera Islam 30 ke 36 ribu, tentera musuh mencecah, satu riwayat kata sampai 120 ribu. 4 kali ganda jauh lebih besar daripada kekuatan tentera Islam, dengan kekuatan ditambah oleh 33 ekor gajah. Sebab itu kita tengok dalam siri-siri peperangan, sejak daripada awal peperangan dalam Islam ni, jumlah tentera Islam tak pernah lebih daripada tentera musuh. Bahkan jumlah tentera Islam kadang-kadang 3-4 kali ganda jauh lebih kurang daripada tentera musuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit menewaskan pasukan yang lebih ramai jumlahnya. Semua itu adalah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah uji tentera Islam dalam peperangan Hunain.
Allah kata wa yauma hunainin laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin. Allah tolong tentera Islam ni dalam banyak peperangan, termasuklah dalam peperangan Hunain. Ketika kamu berasa ujub, berasa hebat dengan sebab jumlah kamu yang ramai pada ketika itu. Sedangkan jumlah yang ramai itu sedikit pun tidak memberi apa-apa kekuatan kepada kamu dan terasa sempitnya dunia. Pada ketika tercetusnya peperangan menyebabkan pada awalnya tentera Islam lari ataupun bertebaran di medan perang disebabkan serangan daripada pihak musuh. Dalam peperangan Qadisiyah ni pun kita tengok jumlah tentera musuh, kalau ikut riwayat 120,000, makna 3 ke 4 kali ganda jauh lebih besar daripada kekuatan tentera Islam. Diceritakan kepada kita, panglima perang dalam peperangan Qadisiyah ini ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang hebatlah. Kalau hari ini kita ziarah di kota Madinah, ada museum. Tapi kena naik kereta daripada Masjid Nabi tu, pergi ziarah museum tu, dalam tu masih ada lagi busur panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Besar tuan-tuan. Riang kita kalau nak tarik anak panah pakai bidah kita balik lah. Tapi itulah di antara kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas, berapa banyak ribu anak panah yang dilemparkan oleh beliau ketika dalam peperangan Uhud demi untuk mempertahankan Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang panglima perang yang cukup berpengalaman. Cuma dalam peperangan Qadisiyah ni dia tak berada di medan hadapan. Dia duduk di satu istana lama, memberi arahan daripada sana disebabkan keuzurannya. Disebabkan keuzurannya, maka dia memberi arahan kepada tentera Islam di pihak belakangnya. Ketika mana tentera-tentera kedua-dua pihak bersiap sedia untuk bertembung, maka panglima di pihak Parsi meminta agar dikirimkan kepada dia wakil daripada tentera Islam ini yang bijak, yang cerdik, untuk berdialog dengan dia. Maka pada awalnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengutuskan seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah sebelum perang. Ni dalam Islam ni kita tengok peperangan ni pilihan terakhir dah. Selagi boleh ajak kepada Islam, selagi boleh ajak kepada perdamaian, Islam akan ajak. Bukan tujuan nak perang, nak pi masuk dalam negara orang, nak ambil kekayaan tot buat balik sebagaimana yang dilakukan oleh penjajah-penjajah di negara kita pun. Kita ni baru je merdeka ni, baru 60 tahun lebih. Kira-kira kita dijajah oleh penjajah ni 450 tahun, hampir 450 tahun. 446 tahun kalau tak silap. Bermula daripada 1511. Selepas kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, kemudian Belanda, kemudian British, Jepun, Belanda, sampailah tahun 1957. Barulah kita mencapai kemerdekaan. Makna tempoh kita kena jajah dengan tempoh kita merdeka ni. Kita merdeka baru 60 tahun lebih, kena jajah 400 tahun lebih. Sebab tu nak kena jaga sungguh-sungguh nikmat kemerdekaan ini. Lalu dihantarlah wakil Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika berlaku dialog di antara mereka berdua, Rustum, panglima Parsi, cuba untuk memujuk Al-Mughirah agar mereka tidak diserang. Mereka pun takut walaupun jumlah tentera 4 kali ganda lebih besar daripada tentera Islam. Tapi mereka takut. Dia pujuk supaya mereka tidak diserang dengan alasan mereka adalah jiran kepada umat Islam dan tidak melakukan kejahatan kepada Islam, bahkan tidak menghalang orang Islam untuk berniaga di negara mereka. Al-Mughirah menjawab bahawa umat Islam bukan matlamat di dunia. Bukan soal nak berniaga dan sebagainya, tapi dia nak ajak kepada Islam. Sampai masa dah ajak kepada Islam, mentauhidkan Allah. Kalau seandainya kamu terima Islam, setuju bayar jizyah, maka kamu akan diberi keamanan. Tu saja. Terima Islam. Kan?
Kemudian kalau tak terima Islam pun, setuju untuk bayar jizyah, kamu akan diberi keamanan dan tidak akan diperangi. Lalu Rustum, Panglima Parsi, dia pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Mughirah kepada pemimpin-pemimpin dia lah. Penerangan yang diberikan oleh Al-Mughirah itu sebenarnya secara peribadi dia setuju. Selesai dialog, dia pun berbincang dengan pembesar-pembesar dia tentang perkara tersebut. Tapi mereka menolak untuk memeluk agama Islam ataupun membayar jizyah kepada kerajaan Islam. Tak mau. Islam pun tak mau, bayar jizyah pun tak mau. Kemudian pada hari berikutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengutuskan utusan yang kedua, itulah Rib'i bin Amir. Seterusnya ada lagi Huzaifah, Mihsan pada hari yang terakhir, dan sekali lagi mengutuskan Al-Mughirah untuk berdialog dan menyampaikan mesej Islam kepada Rustum dan pembesar-pembesar dia, namun mereka tetap berpendirian untuk menolak, untuk tidak menerima Islam dan juga tidak membayar jizyah kepada kerajaan Islam. Dalam dialog inilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Rustum, oleh Rib'i Ibnu Amir dalam ucapan dia yang terkenal. Kata Rib'i bin Amir, Nahabak kata Islam ni mari bukan nak semata-mata berperang dan mengambil kekayaan. Kata Rib'i bin Amir, Allahu ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Allah membangkitkan kami, mengutuskan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dia kehendaki daripada menjadi hamba sesama manusia kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha, dan juga untuk mengajak kamu supaya keluar daripada kesempitan dunia kepada keluasannya, keluasan dunia dan akhirat. Wa min jawril adyani ila adlil Islam, dan juga untuk mengajak kamu supaya keluar, tinggalkan kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam. Fa arsalana bidinihi ila khalqihi, lalu Allah hantar kami dengan agama dia. Kami mari ini Allah hantar kami nak ajak kamu keluar daripada menjadi hamba, kepada manusia, kepada menjadi hamba kepada Allah. Nak ajak kamu supaya keluar daripada kesempitan dunia kepada keluasannya, dunia akhirat. Allah hantar kami dengan supaya kami bawa Islam kepada kamu. Tinggal agama-agama lain, agama yang menzalimi dan sebagainya. Faman qabila dhalik, siapa-siapa terima apa yang kami bawa ni, Islam, maka kata Rib'i bin Amir, qabilna minhu wa raja'na minhu, kami akan terima dia dan kami akan balik, makna kamu tidak akan diperangi. Itu saja. Bukan main ni nak rampas minyak, nak ambil kekayaan emas perak, bukan nak angkut segala rempah ratih macam mana penjajah dulu main dalam negara kita. Dah. Islam bukan tu matlamat dia, sebab tu tidak dinamakan penjajahan tapi dinamakan pembukaan. Tahun ke-8 Nabi SAW menguasai kota Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Dia tak panggil penjajahan kota Mekah. Kita bukan masuk nak ambil kekayaan apa semua, tak. Kita masuk nak bawa hidayah. Ajak manusia daripada menjadi hamba, duk sembah berhala dan sebagainya, kepada menyembah Allah. Itu saja. Terima, kamu akan diberi keamanan. Kalau kamu bertegas nak lawan juga, Islam pun tak mau, jizyah pun tak mau, maka kesudahannya adalah peperangan. Lalu kata Rib'i lagi, dia kata waman aba, siapa-siapa yang enggan tidak mahu menerima ajakan kami, qatalnahu abadan, kami akan memerangi mereka sampai bila-bila, hatta nufdhiya ila mau'udillah, sehinggalah tertegaknya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Rib'i bin Amir yang masyhur ketika berdepan dengan Rustum. Dia seorang-seorang pi dalam pakaian yang serba
tidak mewah, mari ke istana dia, mari ke khemah Rustum yang serba mewah dengan pakaian yang hebat. Tapi bukan pada pakaian kehebatan Islam ni, pada ketegasan, mampu berdepan, sanggup pi dalam, orang kata apa, kubu pihak musuh semata-mata untuk bawa Islam pi ke sana. Hebat. Hebat kekuatan tadi ni yang Allah beri kepada mereka. Baiklah, sedikit cerita pasal peperangan Qadisiyah ni. Peperangan ni dia berlaku selama hampir lebih kurang 4 hari. Pada hari yang pertama, peperangan berlanjutan sampai waktu subuh. Namun, kedua-dua pasukan nampaknya macam sama hebat, kental, bertahan. Walaupun Islam, tenteranya kurang 4 kali ganda berbanding tentera musuh. Setelah 4 hari berperang, kemudian tentera Islam cumanya dari sudut kesukaran tu nak menembusi tentera musuh tu, kerana tentera musuh menggunakan gajah sebagai perisai mereka, hampir 30 ekor lebih gajah yang digunakan dalam peperangan tersebut. Kan? Pada hari berikutnya, orang Islam mendapat bantuan daripada tentera Syria di bumi Syam yang baru selesai dalam peperangan Yarmouk, dan peperangan berterusan sampai hari keempat. Sampai hari keempat, Allah Subhanahu wa taala hantar pertolongan kepada tentera Islam, datang satu ribut pasir yang sangat kuat. Sebagaimana berlaku dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab yang berlaku pada tahun kelima. Juga datang pertolongan Allah dalam bentuk ribut pasir yang menerbangkan habis semua khemah-khemah pihak musuh. Dalam peperangan Qadisiyah ni pun demikianlah. Pada hari yang keempat tu datang angin ribut pasir menerbangkan habis khemah-khemah ataupun kubu pihak tentera Parsi, dan kesempatan ini diambil sepenuhnya oleh tentera Islam untuk menyerang tentera Parsi dalam serang tentera Parsi dalam keadaan suasana ribut pasir tadi ni, sehingga akhirnya panglima dia Rustum tadi berjaya dibunuh oleh seorang tentera Islam yang bernama Hilal bin Ulafah At-Taimi. Bila panglima kena bunuh ni, tentera-tentera bawah ni jadi hilang semangat, moral pun hilang. Akhirnya tentera Islam diberi kemenangan yang besar mengatasi tentera yang begitu besar pada ketika itu, tentera Parsi. Sejarah telah menukilkan kepada kita bagaimana indahnya kejayaan, kecemerlangan tentera-tentera Islam. Walaupun jumlah kekuatan itu sedikit, tetapi kekuatan bukan bergantung kepada jumlah tentera, tetapi kekuatan jiwa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam usaha-usaha ini, kemenangan orang Islam pada peperangan ini menjadi titik tolak permulaan kepada jatuhnya Empire Parsi serta penguasaan umat Islam terhadap negeri-negeri di bawah taklukan kerajaan Parsi dan kawasan sekitarnya. Ada beberapa pengajaran, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada peperangan ini. Yang pertama, Islam adalah agama rahmat. Islam tak akan cari pasal berperang saja-saja, pergi nak perang, nak ambil kekayaan saja-saja, nak pergi keuntungan kekayaan negara siapa-siapa, tak. Sejarah menceritakan kepada kita yang jahat ni, kuasa-kuasa lain mai masuk tanah air orang, rampas, bunuh, ambil kekayaan awak balik 400 dan sebagainya. Sejarah cerita pada kita, bukan Islam. Sebab itu tidak dinamakan penaklukan, penjajahan, tapi pembukaan al-futuhat al-islamiyah, pembukaan kota Islam. Kan? Yang keduanya, kita dapat ambil pengajaran bagaimana kewajipan menyampaikan dakwah, menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Walaupun dalam situasi terpaksa berdepan dengan pihak musuh yang kemungkinannya nyawa terancam. Tapi sahabat Nabi ini serah pada Allah, bergantung dengan Allah semata-mata untuk sampaikan agama Allah. Ajak kepada Islam. Kalau hampa terima Islam, kami beri keamanan. Tapi kalau hampa nak berperang juga, maka peranglah akan kamu terima. Yang ketiganya, keangkuhan akan membawa kepada kehancuran. Bagaimana angkuhnya kepimpinan Parsi pada ketika itu. Pembesar-pembesar dia walaupun dah diberi tawaran oleh Islam, walaupun mereka tahu kekuatan Islam mereka tak mampu atasi, maka keangkuhan pemimpin yang meletakkan kepentingan peribadi lebih daripada kepentingan tentera dia, akhirnya terpaksa menerima kekalahan yang menghinakan. Yang keempatnya, kita dapat ambil pengajaran tidak lari daripada tanggungjawab walaupun diuji dengan cabaran, ujian,
sebagaimana pemimpin Islam Sa'ad bin Abi Waqqas dilantik sebagai panglima dalam keadaan uzur. Walaupun uzur, tetap memimpin tentera untuk memerangi golongan Parsi yang merupakan pasukan perang yang kuat pada ketika itu. Tak boleh di depan, maka pimpin daripada belakang, kerana kekuatan Islam perlu kepada kepimpinan yang hebat sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan yang kelimanya, bantuan Allah ini datang kepada mereka-mereka yang benar-benar berjuang pada jalan Allah. Di saat tentera Islam jauh lebih kecil bilangannya berbanding tentera musuh, sebagaimana dalam peperangan-peperangan sebelum, pertolongan Allah tetap akan datang. Sebagaimana dalam peperangan Qadisiyah ini, Allah datangkan angin ribut yang akhirnya menjadi sebab kepada kemenangan tentera Islam menghadapi pihak tentera musuh. Dan Allah sebut, wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Menjadi tanggungjawab kami untuk kami beri kejayaan. Dan dalam ayat lain Allah sebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada orang yang menolong agama dia. Allah kata, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong kamu, maka tak ada siapa pun yang boleh mengalah dan menewaskan kamu. Wa in yakhzulkum, tapi kalau Allah hina kamu, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Siapa lagi yang boleh tolong kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kesimpulan yang dapat kita ambil daripada peperangan yang berlaku pada tahun ke-14 Hijri ketika era pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu memerangi tentera Parsi yang hebat pada ketika itu. Akhirnya Islam diberi kemenangan yang gemilang dalam memberi kemerdekaan dalam bentuk akidah kepada mereka. Walau bagaimanapun ditolak oleh kepimpinan Parsi yang akhirnya berakhir dengan peperangan. Islam diberi kemenangan, musuh diberi penghinaan dengan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada petang ini memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.